السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita insya-Allah sambung semula pengajian kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada sebahagian penyumbang yang menyumbang buku-buku. Ada beberapa buku lagi Bulughul Maram untuk sesiapa yang tak ada untuk digunakan semasa kuliah ni, dia boleh ambil. Bagi siapa yang tidak ada nas buku, sebelah kanan saya ni. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, wal lafzu lahu, yakni lafaz hadis ini ialah lafaz Darqutni, bi sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Yakni sanad hadis ini di sisi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dhaif, dan kita akan cerita kenapa beliau mendhaifkan hadis ini. Di kalangan para ulama, saya nak sebut sedikitlah. Hadis ini telah digunakan di dalam penghujahan oleh para ulama. Hadis-hadis yang dimasukkan oleh Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram ni, hadis-hadis ini telah digunakan oleh para fuqaha, ulama-ulama fiqh, di dalam menentukan hukum hakam berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan. Sebahagian hadis-hadis itu dhaif di sisi para ulama hadis dan penilai, walaupun mungkin dianggap sahih ataupun dianggap kuat di sisi orang lain. Tetapi hujah agama dibina atas hujah, dibina di atas alasan, dibina atas alasan. Nanti saya akan sebut makna hadis ni, nanti kita akan bincang. Tapi saya nak beritahu kenapa dia dhaif tapi disebut juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kerana dia nak bagi tahu ini salah satu dalil hujah dalam bab ini, berhubung dengan sujud sahwi.
daripada Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda dalam bahasa kita, idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain, apabila seorang kamu syak, yakni dia keliru dalam sembahyang, faqama fi rak'atain, dia bangun pada rakaat yang kedua, yakni bagi solat yang lebih pada 2 rakaat, iaitu solat yang 3 rakaat ataupun solat yang 4 rakaat. Sepatutnya bagi solat ni dia duduk pada rakaat yang kedua, duduk untuk tasyahud. Orang Melayu kata duduk untuk tahiyat. Jadi tapi dia bangun, fastatamma qa'ima, dia bangun sehingga sempurna berdiri dia, berdiri kemah elok dah. Falyamdi, dalam hadis ni kata, maka dia teruskan, yakni teruslah, tak apalah, tak payah duk patah balik dah. Wal yasjud sajdatain, dan hendaklah dia sujud 2 kali. Sujud yang kita bahas ni iaitu sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'ima, jika dia tak berdiri betul-betul lagi, tak berdiri betul-betul, baru nak bangkit, separuh bangkit, baru duk bongkok ataupun baru naik skrat, dia tak habis lagi, falyajlis, hendaklah dia duduk. Wala sahwa alai, tidak ada tidak ada sujud sahwi untuk dia. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan Mughirah bin Syu'bah dulu ni kita telah ceritakan tentang Mughirah bin Syu'bah. Ikut-ikut dari segi peramalan, khususnya dalam mazhab Syafi'i kita, apa yang di Malaysia ni memang mengamalkan dah lah macam ni. Cuma para ulama membahaskan sejauh mana perkara ini sabit di sisi hadis Nabi SAW. Apa yang menjadi isu pada hadis ini? Dari segi makna hadis ni yang awal, kalau dah bangun, dah terus dah bangun, teruslah solat, tak payah duduk balik. Yang tu, makna tu ada dalam hadis yang kita baca, iaitu hadis Ibnu Buhainah yang kita baca dulu. Hadis yang awal, yang Nabi SAW salat, kemudian Nabi tak baca tasyahud awal, para sahabat duk tengok, duk tunggu, kemudian selepas selesai Nabi duk tunggu salam, sampai Nabi bagi bangun terus, lepas tunggu Nabi salam, Nabi tak bagi salam, tapi Nabi sujud 2 kali. Ingat tak hadis yang awal kita baca? Nabi sujud, walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu, Nabi tak duduk, orang ramai pun berdiri bersama Nabi, hatta idza qada as-salata, apabila Nabi dah selesai salat, wantazara an-nasu taslimahu, orang ramai tunggu Nabi nak bagi salam, kabbar wa huwa jalisun, Nabi bertakbir sedangkan Nabi masih duduk, wa sajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali sujud, qabla an yusallima, sebelum Nabi memberi salam, summa sallam, kemudian Nabi memberi salam. Jadi bab itu pada potongan hadis ni tak ada masalah, jelas. Tapi bahagian yang kedua ini ada benda baru. Benda baru, dia kata kalau sekiranya tak berdiri betul-betul lagi, dia duduk dan kemudian tak ada sujud sahwi. Yang ni tak ada dalam hadis tu. Maksudnya kalau nak kata hadis ni, yang ni nak sokong hadis ni, dia sokong separuh lagi dia nak sokong, tak boleh, pasal tak cukup, tak ada konten tu, tak ada. Tapi hadis dinilai sahih dia pertama berdasarkan kepada sanad hadis.
Tuan-tuan mengaji ini dia beratlah sikit, tapi saya selalu duduk remind. Sanad maksudnya rangkaian para perawi itu. Daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan. Darqutni tak jumpa Nabi, dia jumpa tok guru dia ambil pada tok guru dia, tok guru dia ambil tok guru dia, ambil tok guru dia, sehingga sampai kepada Mughirah, sehingga sampai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah tu sahabat Nabi, sehingga sampai pada Nabi. Abu Daud juga demikian, dia tak jumpa Nabi, dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia, sambung menyambung sehingga sampai kepada tabi'in, sampai kepada Mughirah, sampai kepada Nabi. Yang demikian jugalah Ibnu Majah dan selainnya. Jadi nak hukum hadis bukan soal ada sanad, tapi sanad tu sahih ataupun tidak. Sebagian orang mai kata, "Lah ni depa penting mengaji dah sanad." Sanad semua orang boleh buat. Tapi kalau sanad tu pemalsu hadis, kaki khurafat, kaki dongeng, nak buat apa? Meaningless, tak ada makna. Dia adalah sanad adalah the chain of narrators. Dia adalah rangkaian para perawi. Macam kita katalah, satu orang buat cerita kat kita. Cerita ni cerita yang berlaku tahun 1700. Dia kata dulu, ataupun dia kata, dia sebut sekian-sekian berlaku. Kita kata, hang tahu mana? Aku ni aku dengar ayah aku lah cerita. Kita kena tanya, ayah hang dengar siapa? Pasal dia ayah hang tak hidup zaman tu, ayah kau tak hidup zaman itu. Dia dengar pada siapa? Dia kena dengar daripada orang yang sebelum dia. Hendaklah bersambung-sambung sehingga sampai kepada orang yang melihat kejadian itu. Tapi kalau salah seorang pelapor itu dongeng, bohong, kau adalah 1000 nama pun tak guna. Terbitnya cerita bohong. Itulah peranan sanad dalam hadis. Yang ni syok kita mengaji dah sanad. Sanad tu kalau bubuh nama kau, nama guru kau, dhaif. Sebab quality, credibility, tidak reliable, tidak thiqah, tidak trusted, tidak dipercayai. Itu dia thiqah. Okey. Jadi dia kena kaji para perawi. Perawi yang dia kaji itu dia nak pastikan memang dia jumpa. Ayah kau dengar daripada siapa? Ayahku dengar pada orang zaman tahun 1700 itulah. Hang cakap bila elok, ayah hang hidup 400 tahun. Nah, ini juga yang mereka duk bahas tentang nasab Habib-Habib di Indonesia. Orang pada ikut pada zaman yang mereka klaim tu, muhajir tu, sehingga zaman ni orang lain semua kalaupun kahwin kata umur 16 ke 12, 13, mau duk ada 50 generasi dah. Depa baru 38. Siapa dia? Mai kok mana umur tu? Adakah umur 50 baru kahwin semua orang yang dikatakan Habib-Habib ni? Itu cara orang nak kaji sanad. Sikitlah saya nak sentuh. Apa isu dalam hadis ni? Isu dalam hadis ni ada satu orang rawi. Nama rawi ni ialah Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Fulan kepada fulan pada fulan ni, daripada imam-imam ni ambil ni, dia mesti akan lalu satu orang rawi. Nama rawi ni Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ni tak boleh dipercayai sebab tidak dipercayai sebab kerana dia dianggap matruk, yakni mempunyai rekod tidak bercakap benar.
Satu lagi dia Rafidhi, dia satu Syiah yang keras dan mempercayai raja'ah, mempercayai akan bangkit balik Sayyidina Ali untuk mensalibkan Abu Bakar, Umar dan seumpamanya. Dalam rawi tomahan terhadap dia, terhadap Jabir ini. Okey, saya nak bagi tuan-tuan faham, bagi payah sikit mengaji tak apa. Katalah kita ada satu berita. Berita ni A terima daripada B, B terima daripada C, C terima daripada D, D terima daripada E. Semua tu kita boleh percaya. Tapi yang C ni kita tak percaya. Aku yang lain tu aku percaya dah, tapi tang C ni kaki bohong. Jadi kita riwayat tu jadi lemah. Kalau dia pembohong, jadi palsu lah. Kalau dia korang ingat, jadi lemah. Tapi kalau satu orang boleh bawa balik cerita, betul dia tak boleh pakai, tapi ada jalan cerita lain tak melalui dia. Misalnya nak bagi tuan-tuan faham, saya cerita satu benda, tuan-tuan tak mari kuliah, tanya satu orang yang main, malam tadi mufti mengajak cerita apa? Dia cerita-cerita, tuan-tuan tak percaya, mufti tak pernah cerita macam tu, aku tak percaya. Hang ni tidur lah dengar betul. Hang ni aku tak percaya sangat. Itu hang kelentong aku dah sekali. Contoh. Lepas tu kita bila tak percaya, tiba-tiba ada satu orang mai kita tanya, yang kita percaya dia pun cakap yang sama. Jadi kita kata berita ni boleh diterima sebab kita telah skip kawan ni. Tuan-tuan faham ni? Nak bagi tuan-tuan faham ilmu hadis ni, kan? Pasal dia kata siapa kita mengaji ilmu hadis, kita dengar sudah lah ustaz kata, kan? Tak. Ini agama yang boleh dipelajari. Kalau tak ada pelajaran, ini bukan ini agama Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Okey, tuan-tuan dengar satu cerita. Misalnya satu orang bergaduh di hujung satu tempat. Satu orang cerita bergaduh teruk suami isteri tu, suami dia tikam isteri dia. Tuan-tuan tak percaya. Bohong dia itu orang baik. Yang aku duk tengok bini dia duk bully dia. Masa bila pula dia pergi tikam isteri dia? Ni contoh ya. Lepas tu siapa? Kau tengok ke sendiri? Aku tak tengok lah. Yang tengok ni Pak Man. Pak Man tengok, Pak Man tengok. Tanya Pak Man, dia tengok. Pak Man pun tak tengok, dia kata. Pak Mansur tu yang ada masa tu, dia habaq kat Pak Man. Contohlah nama, saya bagi nama. Pak Mansur ni Pak Mansur aku tak percaya. Aku kenal betul orang tua ni. Dia bak gebang bagus. Dia tengok wrestling boleh lah. Bang kali tengok wrestling banyak sangat dia macam tu misalnya. Dia tak percaya. Lepas tu mai satu orang lain cerita, sama cerita tu. Hang pun memang suami dia tikam. Cerita tak, hang dengar mana? Hang tengok tak? Aku tak tengok. Siapa tengok? Kawan aku Din, dia yang cerita. Din tengok ke? Din tak tengok. Macam mana Din tahu? Pak Mansur cerita. Mansur juga. Mai lagi 3 orang, 5 orang cerita, tapi semua pusing kat Pak Mansur. Kita boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Tuan-tuan pakai. Yang tu dalam ilmu hadis dia panggil madar. Madar maksudnya dia kat dia tu pusingan dia tu duduk kat dia. Tak boleh nak skip dia. Tapi tiba-tiba mai satu orang cerita. Hang ni siapa cerita kang? Si A cerita. Dia siapa? Tak melalui Pak Mansur. Ni bukan. Yang ni Pak Dolah, dia pun ada tengok. Oh, Pak Dolah aku percaya. Dia dapat skip Pak Mansur ni. Tuan-tuan faham ni? Maka cerita tu kita boleh pakai. Ilmu hadis ialah bukan ilmu hadis telah diwujudkan oleh para sarjana hadis untuk kaji maklumat macam ni lah. Okey.
Tuan-tuan faham cerita ni? Faham landasan ni baru boleh saya cerita. Hadis ni pusing-pusing depa jumpa, dia akan dok mai kepada Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir ni depa tak mau terima pasal isu tadi. Jadi hadis ni jadi dhaif. Di samping ada yang tak begitu menikam Jabir ni, dia kata ada banyak masalah lain pada Jabir ni. Dia adalah seorang Rafidhi, seorang Syiah pelampau yang matruk, yang ada rekod tak cakap benar. Matruk ni dia tak semesti buat hadis palsu, dia tak benar pada benda-benda yang lain. Okey. Dan seterusnya. Okey. Di kalangan para ulama, ni tuan-tuan mengaji berat sikit malam ni. Di kalangan para ulama ada yang mengangkat hadis ini sebagai sahih. Pasal apa dia angkat sebagai sahih? Sebab dia kata ada mutaba'ah. Mutaba'ah tu apa? Macam cerita saya tadi, tak melalui Pak Mansur, ada jalan melalui Pak Dolah. Okey. Dalam hadis ni, di dalam riwayat Al-Imam Tahawi, Imam Tahawi di riwayat, dia datang melalui Ibrahim bin Tahman. Ibrahim bin Tahman ambil daripada Al-Mughirah bin Syubail. Al-Mughirah bin Syubail dia ambil daripada Qais bin Abi Hazim. Dia cerita Mughirah, sahabat Nabi ni semayang dengan mereka, berlaku kejadian ni, lalu Mughirah cerita hadis ni. Jadi nama Jabir yang jadi masalah tadi tak ada. Jadi mereka ni kata hadis ni sahih, boleh diterima. Ni mana pelajar kuib tak ada mana ni? Penting ke? Okey. Dia pun suka tanya pasal hadis ni. Tu saya nak. Bila dia jadi begitu, tuan-tuan nak tengok, sebab tu kadang-kadang khilaf mazhab ni. Sekarang dia orang ni kata sahih, yang ni kata dhaif. Sebab masalah tadi, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Tapi geng yang kata dhaif juga ni, pasal apa duk bertegas kata dhaif ni? Dia pada wak mari jalan lain dah ni. Mereka kata dhaif atas alasan mereka bahawasanya dia kata Ibrahim bin Tahman. Ibrahim bin Tahman ni rawi dah. Dia ambil daripada sanad dia daripada Ibrahim bin Marzuq, Ibrahim bin Marzuq daripada Abu Amir, Abu Amir daripada Ibrahim bin Tahman. Tuan-tuan tak payah ingat banyak-banyak, tak apa, saya nak bagi faham ya. Dia ambil daripada Ibrahim bin Marzuq, dia kata haddatsana Ibn Marzuq, Ibrahim bin Marzuq. Ibrahim Marzuq tu dia dengar daripada Abu Amir, Abu Amir ambil daripada Ibrahim bin Tahman, Ibrahim bin Tahman ambil daripada Al-Mughirah bin Syubail. Mughirah bin Syubail tu bukan Mughirah sahabat Nabi tu, lain. Mughirah dalam nama rawi lain, bukan sahabat ni. Mughirah bin Syubail. Jadi tak ada lah nama siapa? Jabir tadi. Ahli hadis dia cek, dia kata di dalam rekod Ibrahim bin Tahman ni, rawi ni, dalam rekod dia tak ada guru dia Al-Mughirah bin Syubail ni. Mughirah bin Syubail tu memang diterima lah, tapi dia tak pernah mengaji dengan Mughirah bin Syubail. Maksudnya kalau kita ambil rekod, dalam rekod tok guru tak ada nama Mughirah bin Syubail. Macam mana dalam hadis ni kata, sanad ni kata dia ambil daripada Mughirah bin Syubail, tak ada nama Mughirah bin Syubail ni. Tuan-tuan faham tak ni? Okey. Picek Mughirah bin Syubail punya senarai anak murid, tak ada juga nama Ibrahim bin Tahman ni. Jadi walaupun zaman jumpa tu boleh, tapi tak ada rekod depa pernah ambil antara dia ambil kat tu guru ni, tak ada. Dia tak macam mengaji hadis macam ni. Zaman lah bukan.
Macam saya ni kelas umumi, tuan-tuan mai, siapa mai pun saya tak kenal. Tapi ulama hadis dulu, siapa yang ambil pada hadis dengan dia, nama ada. Tuan-tuan faham tak? Siapa yang ambil riwayat, dia tulis nama. Saya pergi ke India, saya ambil sanad hadis, dia suruh kami kena tulis nama kami dalam senarai nama anak murid dia. Jadi dia akan tengok ada nama fulan bin fulan yang ambil pada dia. Macam itulah. Jadi dia akan ada senarai yang ambil, dan orang yang mengaji hadis yang terkenal zaman dulu, ulama hadis, dia ada senarai guru dia. Ya, orang akan riwayat. Kita buka buku Jarah wa Ta'dil tu, ada nama guru, nama fulan bin fulan, guru dia siapa, anak murid dia siapa. Rawa'an, rawa'anhu dia panggil. Dia riwayat daripada siapa, siapa riwayat daripada dia, ada. Bila cek Ibrahim bin Tuhman ni, tak ada nama Mughirah bin Syubail ni. Jadi dia orang kata sebenarnya ada satu nama lagi tengah tu yang terjatuh. Nama tu siapa? Jabir tu lah. Bila cek di dalam senarai nama, Jabir tu memang guru Ibrahim bin Tuhman tu. Dia macam tadris, ataupun dia macam dia telah terjatuh, nama tu telah terjatuh daripada rawi ini, ataupun daripada sebutan di dalam kitab yang dicetak. Jadi kesimpulan mereka tetap mendhaifkan hadis tersebut. Okey. Jadi ada dua, satu pihak kata dhaif, satu kata benda ni benda ijtihad. Kalau tanya saya sangat, setakat yang saya baca, saya tengok majoriti para ulama termasuk Ibn Hajar dan seumpamanya mendhaifkan hadis ni. Albani dia kata sahih. Sebab tu kita kata bukan semua tasahih Albani itu kita setuju. Dia kata sahih. Orang lain kata no. Dia kena cek betul-betul. Dia kena cek betul-betul. Okey. Hasilnya apa? Hasilnya perbincangan dalam hadis ni, yang bab kalau dah berdiri tegak tak boleh duduk dah, okey. Pun begitu ulama khilaf pendapat. Ada yang kata kalau berdiri tegak belum baca Fatihah lagi boleh turun. Kalau kata dan baca Fatihah tak boleh. Tetapi pada hadis ni kita nampak zahirnya dah berdiri lurus memang tak boleh turun. Okey, kalau belum berdiri lurus, mafhumnya boleh turun lah. Jadi kalau belum berdiri terus, sama ada banyak belah nak berdiri ke, banyak belah nak duduk ke, boleh duduk. Cuma bila duduk timbul satu persoalan. Berarti telah berlaku pergerakan yang lebih tu pun tak? Berlaku tak? Berlaku. Apa pergerakan yang lebih tu? Dia nak berdiri walaupun tak habis, tapi dia sepatutnya bangkit duduk, tapi dia dah nak berdiri, betul tak? Pergerakan yang lebih tu nak kena sujud sahwi ke tak? Okey. Kalau kita terima hadis ni sebagai hadis yang sabit, hadis ni kata tak kena sujud sahwi. Dan itulah juga banyak pendapat di kalangan para ulama. Dia kata tak kena sujud sahwi kan. Kalau kita terima hadis ni tak sabit, kena sujud sahwi. Sepertilah mazhab Hanbali dan juga Hanafi, sujud sahwi pasal dia dah bergerak, dia dah naik. Jadi kena sujud sahwi walaupun belum berdiri, walaupun dia duduk balik untuk baca tasyahud. Hadis tadi tak mau. Hadis tadi dhaif. Alasan ada riwayat Anas dan seumpamanya yang mana menunjukkan para ulama salaf kalau mereka bergerak mereka sujud sahwi. Cuma di dalam mazhab Hanafi dia buat lain sikit. Ni kita tahu mazhab banyak tak apa, dia kata
Penin lah tahu mazhab banyak. Oh, kacau. Ikan ayak banyak tak apa, ayak sikit yang penin. Orang ni dia tak mau mengaji banyak. Jadi dia marah orang dia. Apa nak pergi mengaji banyak-banyak? Kita bukan boleh tarjih apa. Yang tarjih tu pun ulama. Yang hampa ikut tu pun bila hampa telah ikut mazhab satu qaul dalam mazhab Syafi'i umpamanya, hampa tarjih lah tu qaul banyak. Hampa dah bawa keputusan nak ikut yang ni. Tidakkah hampa telah tarjih mazhab tu untuk hampa? Tarjih tu menganggap itu yang kuat, yang itu yang hampa pilih. Cuma mazhab Hanafi dia lain sikit, dia ada pendapat. Dia kata kalau banyak belah nak berdiri, sujud sawi. Kalau banyak belah duduk, tak payah sujud sawi. Kalau baru bangkit sikit, tak payah. Kalau dah berdiri dah separuh dah ni, sujud sawi. Mana-mana pun dalam hal ini, yang confirmnya, kalau berdiri dah, sujud sawi. Kalau belum berdiri, berlaku khilaf di kalangan ulama. Jika dia sujud tidak menjadi amalan. Sebahagian di kalangan salaf, jika dia tak wujud pun tidak menjadi satu perkara yang besar, not big deal di dalam masalah ni. Ini adalah pembahasan dalam hadis. Ini apabila kita belajar agama, kita memang mempelajari tentang ajaran Allah dan Rasul. Tapi untuk sampai kepada Allah dan Rasul, Quran yang diturunkan dan Rasul yang berbicara atau melakukan sesuatu, di antara kita dan Rasul itu perantara. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat Rasul dengan mata kita. Yang ada ialah riwayat yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat inilah yang ada di tangan kita. Dan riwayat-riwayat itu setelah kita dengar, kita nak kena faham apa yang riwayat itu mau. Di situ datang para ulama untuk kita kaji pendapat-pendapat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan agama ni bukan seorang yang ulama. Banyak ulama. Setengah orang bila dia tak apa faham, dia kata, hampa yang tak ikut pendapat imam ni, hampa alim pada imam tu ke? Kita, itulah saya kata, hang yang tak ikut, bila hang ikut yang ni, hang tak ikut yang satu imam yang lain, hang lebih alim dari yang lain tu ke? Dia bukan soal kita mendakwa lebih alim tu pun tak. Tapi soal bagaimana hujah yang kita ingin ikut, dan Allah menyatakan fas'alu ahla dzikr, tanyalah ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Dia tak kata tanya ahli ilmu orang Melayu saja nah. Dia tak kata. Oh ni ada orang kata, depa ni orang luar apa kan. Bukan soal tu. Ilmu tak kira orang luar kan dia orang dalam. Dia kira argument. Yang mana lebih kita muqni', kita terima, maka kita terima ia sebagai hujah. Nabi SAW satu orang yang ajar kita disiplin dalam kehidupan ni. Hatta kadang-kadang benda-benda yang bukan soal ilmu saja, tapi soal kehidupan Nabi disiplin. Nabi duduklah majlis, tuan-tuan. Dan majlis Nabi ada ramai orang. Seketika majlis Nabi ada orang A'rabi. Dalam hadis Bukhari, A'rabi ni orang Bedouin. Dia berbeza dengan orang Arab biasa ni. Orang Badui ni kadang-kadang dia orang darat. Dia bukan sengaja. Hak mana orang lain tak okey, dia okey. Orang kata macam orang asli ataupun orang asal kan, saya tak tahu sekarang. Tapi orang kata macam itulah. Dia tanya Nabi, kadang-kadang ada persoalan yang dia tanya, kalau sahabat tanya Nabi marah. Sebab bukan Nabi marah apa, Nabi marah Nabi tak suka soalan-soalan bodoh. Pasal orang cerdik, bagi soalan cerdik lah. Tapi kalau Badui tanya, Nabi tak apa. Nabi tahu macam itulah cara fikirannya.
Satu hari Nabi duduk dalam majlis, ada orang Badui, ada Abu Bakar, ada Omar. Badui dia duduk belah kanan Nabi. Majlis dia main majlis dulu, dia duduk belah kanan. Abu Bakar dia duduk belah kiri dalam majlis. Nabi SAW dibagi riwayat Anas, Nabi minum susu. Dia kata susu yang Nabi minum tu pun telah shiba labanuha bil ma. Telah bercampurlah susu Nabi itu dengan air. Nabi minum susu tu. Lepas Nabi SAW minum, Nabi bila minum separuh, Nabi nak bagi kat orang lain pula. Dalam majlis Nabi tadi ada siapa? Ada Badui, ada Abu Bakar, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Omar pun ada. Omar duk tengok Nabi nak bagi giliran. Omar kata, ya Rasulullah, i'ti Abu Bakar. Rasulullah bagi kat Abu Bakar dululah. Pasal dari segi senioriti, dari segi sahabat, daripada segi kedudukan, siapa dulu? Abu Bakar. Tapi Nabi tengok pada dua-dua itu, Nabi kata, al-aymana fal-ayman. Kanan dulu. Nabi kata kanan dulu. Jadi siapa dapat dulu? Badui dapat dulu. Kata Anas, yang demikian itulah sunnah. Yang ni kalau dalam majlis, tak usah kira orang besar, orang kecil, kalau kita nak bahagi apa-apa, orang yang mempengusikan majlis atau orang yang ke dalam majlis itu mengenali, bagi belah kanan dulu. Itu sunnah. Itu sunnah. Sehingga di dalam hadis yang lain, apabila Nabi SAW duduk dalam majlis, Nabi minum, di sebelah kanan Nabi ada ghulam, ada budak, dan di sebelah kiri yasaru asyakh, di sebelah kiri Nabi ada tokoh-tokoh besar, ada orang besar. Nabi tengok budak, Nabi minum, Nabi kata, ata'zanuni anta'zanuli an u'tiya haula. Bolehkah Nabi kata kat budak tu, dia duduk kanan, aku bagi kat mereka dulu, masa tengok orang tua-tua dulu? Allah Ta'ala, tak boleh Rasulullah. Wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Aku tak akan mengutamakan sesiapa pun untuk bahagian yang akan aku dapat daripada engkau, wahai Rasulullah. Siapa pun. Yang ni bahagian daripada Rasulullah. Aku tak mau syekh, aku tak mau utamakan orang lain, aku utamakan diriku. Pasal dia nak minum bahagian Nabi. Orang lain tengok, Nabi bagi kat budak tu. Nabi orang ikut disiplin. Hatta Nabi minta izin. Nampak, minta izin kat budak tu. Budak tu tenang. Ata'zanuli an u'tiya haula. Boleh aku bagi kat mereka, kan Nabi kata? Dia kata, ya. Tak boleh Rasulullah. Yang ni aku tak mau share dengan siapa-siapa. Masa yang ni aku tak bagi siapa. Aku minum dulu. Ya. Lepas tu dia orang minum lah, bukan Rasulullah. Tentu tengok soal protokol, soal apa, itu kehidupan manusia. Tapi Nabi SAW ajar kita sunnah, disiplin Nabi. Sebab tu kita lah majlis apa-apa pun, kalau tak membabitkan soal-soal yang memaya, orang di sebelah kanan didahulukan. Siapa duduk sebelah kanan tak kira lah. Yang duduk tu budak kah, yang duduk tu orang apa kah, sunnah kata Anas sebelah kanan. Sebab tu kalau dalam majlis, orang duduk belah kanan lah, kan? Taklah semesti berat sebelah macam tu, tapi duduk belah kanan. Tapi saya nak cerita, agama dia ikut formula, agama dia ikut peraturan. Walaupun kadang-kadang ada orang yang lebih utama, tetapi dalam bab-bab yang demikian itu ada adab kesompanan. Dia ajar Rasul. Soalan dia tanya saya ni, bolehkah kita ada sejadah yang bisajad al-mulawwan wal mutanawwi'ah tu tak apa. Sejadah yang berwarna-warni. Asalnya yang disukai ialah
kenapa tak mau ada benda-benda yang bercorak-corak di dalam solat? Tujuannya ialah kerana untuk mengelakkan gangguan solat. Artinya kalau warna itu plain, dia warna yang kosong, dia tak akan mengganggu mata untuk berfikir ketika solat. Kalau warna tu macam-macam, mungkin orang dia tengok, dia akan menyebabkan terfikir dia macam-macam. Wih, bunga 3 ni misalnya, biasanya 4 mungkin. Maka dengan itu dimakruhkan oleh para fuqaha dengan dalil-dalil tentang berbagai peristiwa yang berlaku, yang Nabi sebut, yang mengganggu Nabi, yang bakar gambar di rumah Nabi, yang Nabi suruh Aisyah turunkan dan seumpamanya, menjadikan bahawasanya mereka suruh elak hal-hal ini. Namun kalau benda tu dah very common, wallahu alam, kalau kita masuk pun tak ada fikir dah benda ni, memang tak ganggu dah fikiran kita. Memang kita tak ada lah duk terfikir warna ke apa, memang yang tu kita duk tengok. Zaman dulu mungkin warna-warni yang berbagai ni agak jarang ada, tapi tak sebanyak kita. Zaman ni dah jadi common, menyebabkan putih dengan cerah saja, dengan ada warna jadi sama saja, tidak lagi menimbulkan apa-apa gangguan. Wallahu ta'ala alam. Maka ia mungkin hukuman illah makruh itu telah dapat ditinggalkan. Tapi kalau kita ni memang jenis tak boleh, tengok kapek saja, tu dia duk fikir, patut bunga ni kena kat sikit ni, putih mau banyak sikit. Sampai kesudah semayang dia duk macam tu saja, maka dia letaklah warna yang lain di hadapan dia. Ataupun Al-Imam Ibn Qayyim dan selainnya membahaskan tentang solat Nabi. Baginda Nabi solat tak pernah menutup mata. Baginda tak pejam mata semayang solat. Tetapi mereka bahas, buka mata adalah sunnah. Dalam masa yang sama, khusyuk merupakan sunnah yang lebih besar daripada sunnah buka mata. Dan khusyuk ada gesaan di dalam solat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam solat. Kalaulah kerana buka mata menghilangkan khusyuk dan tutup mata mendatangkan khusyuk, maka ketika itu mendatangkan khusyuk lebih utama daripada sunnah buka mata. Maka dia boleh untuk memejamkan mata, kerana apabila bertembung hal. Tapi kalau dia buka mata pun tak ganggu khusyuk dia, maka dia buka mata seperti mana Nabi SAW di dalam solat. Bolehkah kita talfik mazhab dalam masalah akidah? Masalah fiqh ialah masalah hujjah fiqh. Sebahagiannya kita tak, hujahnya tak tahu. Yang ni pun kita rasa kuat, yang ni pun kita rasa kuat, ataupun kita tak tahu yang mana kuat. Kita nampak sama saja di sisi kita yang tidak berilmu dalam hujah yang dikemukakan oleh para mujtahid ataupun para ahli ijtihad, para ulama. Jadi kita ikut berdasarkan apa yang kita faham. Kita ikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul Nawawi, qaul ni, kita ikut mana-mana. Sebagaimana tujuan kita untuk mengikut agama, bukan untuk mempermain-mainkan agama. Kita boleh ikut. Tapi dalam akidah kita tidak taklid, akidah kepercayaan. Macam boleh kita mempercayai apa yang kita tak percaya? Mesti kita kena faham baru kita percaya. Jadi macam mana kita nak ikut-ikut main-main? Kita mesti kena tahu bab apa yang kita percaya. Kalau para ulama sebut satu perkara, umpamanya Mu'tazilah, Quran makhluk umpamanya, adakah kita nak beli talfik dengan dia? Kerana ini dia bukan masalah mazhab Syafi'i Hanbali, ini mazhab-mazhab fiqh. Ini mazhab-mazhab akidah. Apa perkara ghaib, kaedahnya apa? Kita tak nampak. Bila kita tak nampak, rujukannya apa? Kitab dan sunnah.
Kita tak boleh nak ijtihad. Malaikat ada berapa, aku ijtihad banyak ni ya. Aku pula nak ijtihad syurga ni ada berapa, tak apa ada banyak ni, aku nak ijtihad macam ni. Tak boleh. Fiqh kita amalan, kita tengok kesimpulan pada amalan yang kita nak buat. Ini perkara yang kita tak tahu. Bagaimana mungkin untuk kita ijtihad dalam perkara yang kita tak tahu? Dan kalau kita ijtihad, ia bukan satu kepercayaan, ia hanyalah satu andaian. Maka dengan itu, di dalam akidah hendaklah kita faham apa yang kita ikut, apa yang kita percaya. Daripada mazhab mana sekalipun, hendaklah di kalangan mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan? Dapat kemuliaan. Kemuliaan ni milik siapa? Milik Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang inginkan kemuliaan, bagi Allah itulah seluruh kemuliaan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah yas'adu al kalimut tayyib. Kepada Allah itulah angkatnya, naiknya kalimah yang baik. Semua kalimah yang baik naik pada Allah. Setiap hari, pagi ni, daripada pagi tadi kita buka mata sehingga malam ni, tuan-tuan dah cakap berapa banyak? Cakap dengan kawan, cakap dengan anak, cakap dengan suami, berapa banyak dah kita dah cakap? Tapi berapa banyak yang naik pada Allah? Yang naik hanyalah al-kalimut tayyib, kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu sama ada la ilaha illallah, sama ada istighfar, subhanallah, tasbih, dakwah kerana Allah, seru manusia amal ma'ruf dan nahi munkar kerana Allah, lillahi ta'ala. Kalimah yang baik, kalimah ni saja yang angkat pada Allah. Wal amalu salih, dan amal salih yarfa'uhu, amalan salih itu mengangkat kalimah yang baik. Boleh jadi, ataupun Allah mengangkat kalimah yang baik, Allah mengangkat amalan salih. Ataupun maksudnya juga boleh bermaksud kalimah yang baik mengangkat amalan salih. Boleh maksud amalan salih mengangkat kalimah yang baik. Yakni ada kalimah yang baik, ada amalan salih, angkat naik pada Allah. Ada amalan salih, ada kalimah yang baik, Allah angkat juga naik kepada dia. Maka ada kemuliaan. Orang-orang munafiqun, mereka fikir kalau mereka sokong Nabi, mereka terhina. La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Kalau kita pulang ke Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maka anggap Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata pada Nabi. Tapi Allah kata apa? Walillahil 'izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah kemuliaan, bagi rasulnya, bagi mukminin, tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok dalam hidup ni, saya selalu sebut hal ni, soalan ni sama lah. Pertama, kita semua minta Allah muliakan kita. Muliakan bukan maksud manusia mulia, Allah mulia. Imam Ahmad disebat dia oleh pemerintah orang Islam, Mu'tasim lagi, yang terkenal membebaskan wilayah Islam daripada membebaskan wanita Islam, yang disebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Begitu cemerlang Mu'tasim, tapi tangan dia telah menyebat belakang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di atas tuduhan Imam Ahmad salah akidahnya. Siapa yang tuduh? Yang menuduh ialah Al-Qadhi Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad. Disebat, orang ramai takut nak tampil
membantah khalifah. Imam Ahmad ambil risiko itu. Ketika dia disebat, dimasukkan ke dalam penjara, dilarang untuk dia bercakap, tidak boleh meriwayatkan hadis, tidak boleh buat kuliah. Sebab tu baca Baqi bin Makhlad yang datang untuk ambil riwayat daripada Imam Ahmad, terpaksa ketuk rumah Imam Ahmad, buka pintu, satu riwayat Imam Ahmad bagi, tutup pintu, dia pergi. Dia datang dalam keadaan orang yang minta sedekah, ketuk, takut special brand nampak. Imam Ahmad kata kepada Baqi bin Makhlad, orang sepertimu, dia kata, aku datang jauh daripada Andalus, Afrika, lebih jauh daripada Afrika. Orang seperti kau ditolong, tapi apa boleh buat dengan keadaan aku? Tapi mati Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang menyebut dengan kemuliaan, walaupun dia tidak ada kedudukan pada zaman itu. Ahmad bin Abi Du'ad orang tidak kenal. Orang hanya kenal sejarah dia, menghasut pemerintah, menghukum Imam Ahmad bin Hanbal. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki. Nabi kata, alidhu biyadal jalali wal ikram. Kamu sentiasalah mengulangi, senantiasa melazimi ya zal jalali wal ikram, sebutan ya zal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan, wahai yang memiliki yang kemuliaan dan yang memuliakan. Nabi suruh banyakkan, alidhu biyadal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allah akan muliakan. Ya dzal jalali wal ikram, banyakkan sebutan ya dzal jalali wal ikram. Allah muliakan. Dalam hidup ni kita lihat, tonton tengok putaran macam-macam orang dalam negara kita ke luar negara. Manusia jatuh dan bangun. Orang-orang yang mencari kedudukan supaya dia dimuliakan dan diingati oleh manusia, kebanyakan telah dilupakan oleh manusia. Sama ada apabila dia turun daripada jawatannya ataupun dia mati, walaupun semasa hidupnya dia mungkin berapa banyak nyawa. Dalam sejarah manusia yang telah membunuh orang berapa banyak nyawa supaya dia dipuja. Berapa banyak harta dia belanjakan supaya dia disanjung. Bila dia mati, dah tak dikenang lagi. Imam Ahmad tidak mau mengambil walaupun satu sen dari khalifah, tapi dia dikenang Imam Ahmad, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebat oleh khalifah. Abu Hanifah disebat. Imam Malik tercabut baunya kerana disebat oleh khalifah. Itu yang sebab dia itu bukan sembarangan. Itu keturunan Bani Abbas, keturunan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan daripada pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, aku malu nanti jumpa dengan Allah, jumpa Rasulullah, terpaksa aku beri beritahu, sesungguhnya ada keturunanmu telah memukul aku. Tuan-tuan, ramai orang yang telah cuba mensinggahsanakan namanya, pergi demikian, tapi yang tinggal di sisi Allah ialah kalimah yang baik. Ketika Umar bin Abdul Aziz, saya dah sebut beberapa kali tuan-tuan, nak meninggal, orang sedih tengok anak-anak khalifah yang lain setiap kali khalifah meninggalkan harta yang banyak. Umar bin Abdul Aziz dia khalifah, apabila meninggal oleh kerana banyak sangat berjuang, banyak sangat berusaha sampai tak sempat nak kumpul harta untuk diri sendiri. Orang tanya apa yang dia tinggalkan untuk zuriatnya, kata dia, in kanu salihin wallahu yatawalla salihin. Jika mereka orang saleh, Allah menguruskan orang saleh. Kita minta supaya kita sentiasa istighfar, minta ampun ke Allah.
Hidup ni letih. Kalau sesiapa yang berjuang untuk menggembirakan orang lain, mengambil hati orang lain, dia akan keletihan sehingga ke penghujung hayat. Pulang kepada Allah, akhirat kelak Allah suruh dia pergi cari orang-orang yang ingin dia dapatkan redha mereka. Sesiapa yang membulatkan redha hatinya, jiwanya untuk mendapat redha Allah Jalla wa'ala, tak payah banyak untuk pergi cari satu tempat dia, redha Allah. Yang lain daripada itu Allah akan uruskan urusan kita, sama ada kita percaya ataupun kita tidak percaya. Kadang-kadang saya tengok kan, dalam hidup ni banyak kali saya kata tuan-tuan, kita pun minta jauh lah. Tak payahlah kita ni nak please orang banyak sangat. Kita buat je apa yang kita yakin kita ada jawapan di sisi Allah. Letih masa, letih duit, letih usaha. Berapa ramai orang yang berusaha nak dapatkan likes di Facebook tu, macam-macam dia buat. Yang beli pun beli supaya dia dapat followers banyak tu, sebagian tu dia beli berapa ribu. Tengok tu dia follow, pasal nak bagi orang tahu dia followers banyak. Tak apalah, teknik zaman gini kan. Lepas itu kalau buat satu status orang suka, dia pun happy. Main minggu depan status dia hak bak lain pula orang marah, dia pun susah hati pula. Hidup dunia. Tapi kalau hari-hari kita bangun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita berbetul dengan Allah Ta'ala, kemudian kita perbetulkan hubungan sesama manusia ni supaya selaras dengan apa yang Allah mahu. Kalau kita dapat berbuat hal itu, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah rahmat kita. Zaman orang tuan-tuan hidup pada zaman ni, saya nak sebut sikit lah. Maibs bagi RM3. Masjid dah bagi dah. Masjid Alwi RM4 kan? Masjid Alwi RM4. Budak-budak sehari RM5. Di Perlis ni ada RM5 dari dulu lagi. Sebagai galakan, Nabi SAW ada bagi hadiah kepada orang yang pandai berdoa. Nabi bagi hadiah, ada dalam sunnah. Jadi maib tengok masjid bagilah RM300,000 untuk setiap masjid bagi, supaya bagi pelajar budak-budak ni yang bawah daripada sekolah, yang sekolah rendah ni datang masjid solat subuh. Ramai solat subuh budak-budak. Mudah-mudahan lama-lama lekatlah dia. Bukan senang nak sembahyang subuh ni. Saya jumpa sebagian budak-budak kerap mari tanya, mai apa? Mai sendiri. Ayah kami tak mai. Ayah tak mai, dia mai. Kira ayah dia lebih kuat, kecil lagi boleh mai. Tak tahulah, mungkin ayah dia kerja malam ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi kira setakat hak dia duk mai tu, ayah dia tak mai lagi lah kan. Maksudnya mudah-mudahan orang patut melihat the beauty of benda tu. Benda tu termasuk dalam satu didikan, education. Hak setengah orang yang hasad ni, dia tengok tu tak bid'ah pula. Dia sampai bab-bab agama, bab tu pun dia tak faham. Bid'ah bab apa? Ia kaitan dengan kifiat ibadah. Yang ni soal galakkan nak bagi orang mai masjid. Nabi ada buat, Nabi ada dalam sunnah Nabi bagi kepada orang yang pandai berdoa. Nabi dengar, Nabi bagi hadiah. Itu satu galakkan. Tambah budak-budak, dia tak faham, dia tak nampak benda tu, tengok boleh buat bid'ah boleh, orang nak buat tak boleh. Kalau nak bid'ah sangat, pergi naik unta lah. Macam tu tuan-tuan akan dengar. Dulu mereka kafirkan orang yang kata kalau siapa nak buat hudud, pergi balik zaman batu dululah, zaman Nabi lah. Dia kata kafir, pasal hina hukum. Perkataan bid'ah dalam hadis lebih banyak lagi daripada perkataan tentang potong tangan. Bahkan Nabi bila berkhutbah, wa kullu bid'atin dhalalah, Nabi masukkan dalam khutbah Nabi. Dia main-main. Mungkin dia tak setuju dengan tarif tu, ya apa yang bid'ah, apa yang tak bid'ah, tapi dia mempersendakan hasrat orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Let's say lah ada orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat, dan ada orang yang dia buat benda yang Nabi tak buat atas alasan
Mungkin boleh. Cuma saya nak tanya, kalau orang tu tak buat yang Nabi tak buat, atas alasan dia anggap tak boleh, kerana dia nak follow Nabi sebiji, dia selamat ke tak? Selamat ke tak? Dia sebiji macam dengan Nabi, takkan tak selamat? Betul tak? Okey, ada orang yang dia buat yang Nabi tak buat, dia kata mungkin boleh. Okey, kalau mungkin boleh, dia selamat. Tapi kalau mungkin tak boleh, pasal dia ada kemungkinan, mungkin boleh dan mungkin tak boleh. Tapi kalau ikut version Nabi saja, tentu dah boleh. Patutnya dia ada hasrat macam orang kata, aku ni tak mau pergi, aku nak sembahyang jemaah. Hang ni kalau nak sembahyang jemaah sangat, untuk cari makan, pergi sembahyang jemaah sajalah. Kita boleh kata kat orang macam tu, kerana hasrat dia nak solat jemaah. Tak boleh kita kata tak apalah, nak sembahyang jemaah tak apa, jengah jalan boleh sembahyang lagi. Itu betul lah jawapan. Tapi bila kita mempersendakan hasratnya untuk takarrub kepada Allah, kita telah mempersendakan hasrat orang mendekatkan diri kepada Allah. Kata, saya tak mau pergi tuan-tuan majlis tu, ada perempuan duduk minum apa, saya tak mau pergi. Dah kena kita nak minum, kita pergi minum ke kedai lain. Tak apa nak pergi lah, saya tak mau kawasan tu. Dia ni punya teruk lah, macam mana tu pun tak boleh. Adakah patut kita kata kat dia? Betul tak? Kita nak pergi kita punya hal, tapi dia yang berniat nak mengelakkan diri pergi kepada kawasan yang mungkin baginya syubhah, dia lebih afdal pada kita. Betul tak? Tuan-tuan faham tak? Golongan ini, dia kadang-kadang hak duk ni dia mengaji pun kita tak tahu apa yang dia mengaji lah. Dia hanya tahu itu, dia hanya tahu, saya tengok lah kawan-kawan duk cerita, ada orang yang kata macam tu. Dia hanya tahu pergi mengaji, gelak ketawa, lepas tu dia mencerca orang lain. Kan? Sedangkan orang belajar agama untuk takarrub pada Allah. Kita mempelajari hadis Nabi untuk mengamalkan apa yang Nabi buat. Semua benda, buat kok ni, Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh, semua ikut. Tapi bila kita kata ikut Nabi sebiji, patah balik zaman unta lah. Tapi majlis cinta Nabi, cinta Nabi ke cinta Tok Syekh? Cinta Nabi baca hadis tu lah, ikut dalam hadis tu lah. Yang kita duk tengok berebut minum Tok Syekh. Tuan-tuan kena sampai tak munasyabah. Sekarang DNA ni, isu DNA masa saya cerita, ada orang yang dah pergi test DNA dah. Dan bila pergi test DNA dah yang mengaku Nabi ni, memang tak sampai nasab dia pada Nabi. Sekarang ni DNA ni dia canggih, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi test kita ni, kita boleh tahu semua. Bukan daripada keturunan kita dulu semua tahu. Yang mengaku Habib di Indonesia tu pergi test, paling banyak sekali dia punya keturunan dia tu Asia Tengah, Afrika, India, Cina. Arab ni sikit pun tak ada. Belum lagi keluarga Nabi, Arab tu pun tak ada. Ada, tuan-tuan boleh tengok. Dia orang dah ada yang berani pergi test, memang tak terbukti. Sekarang kemajuan DNA ni, tuan-tuan boleh test, tuan-tuan, dia akan tahu kaum darah Quraisy, dia tahu Quraisy, kod Quraisy tu ada. Kod Ali bin Abi Talib, Fatimah bin Zahra ada. Sudah ada sampel tu kat awak. Ada satu Habib Indonesia, dia kata kalau nak test, nak buktikan, korek kubur Nabi dulu, pergi ambil, baru test dia. Tapi tuan-tuan, dia kata mana ada, tapi mana ada boleh buktikan siapa. Mereka tak tahu DNA telah mencapai pencapaian tu. Tuan-tuan masih ingat dulu ada yang dalam majlis yang kata dia baru saja sudah meminum darah Rasulullah. Tuan tengok dalam internet masih ada yang kata, yang mendakwa keluarga, konon mereka ni keluarga Nabi Habib minum darah Nabi. Darah Nabi tu dia ambil mana? Satu cawan tu ambil mana? Pun begitu kau bawa ni, Masya Allah, Masya Allah, sehingga mereka menutup akal mereka untuk berfikir.
Agama sebab itulah agama menghalang cult. Agama menghalang fanatik kepada golongan agama ni. Kita di Perlis ni, kita tak mau benda-benda ni. Hormat golongan agama, hormat tok guru, betul. Fanatik lain. Fanatik awak dah tak boleh fikir yang dia buat salah ataupun betul. Tok guru kita ikut, salah betul. Kena tanya dia apa alasan dia buat. Dia bukan Nabi, sehingga dia dirinya menjadi hujah. Nabi dirinya menjadi hujah. Nabi kita tak perlu tanya sebab. Pun begitu sahabat bertanya dalam peperangan Badar. Dalam riwayat walaupun mursal, dalam Hubab bin Munzir, bila Nabi ambil satu tempat di dalam peperangan Badar, ya Rasulullah, hazi manzilatun anzahakallah am harbun wa ra'yun wal makidah. Wahai Rasulullah, ni tempat ni Allah yang putuskan ke, atau pandangan Rasulullah, perancangan perang semata-mata? Rasulullah kata, ini pandangan aku. Kalau begitu wahai Rasulullah, bukan di sini tempat yang terbaik, kita pergi satu lagi tempat. Di sana ada air untuk menempatkan tentera. Masih ada ruang bertanya Nabi. Ini sampai kalau saya buat tuan-tuan, saya main mengajak haram halal, tuan-tuan jangan tanya dalil. Saya mufti. Tuan-tuan ada mufti? Tak. Boleh saya buat agama macam tu? Allah datangkan agama untuk kita berfikir, supaya kita pandai, supaya kita bijak. Sebab tu orang yang gila tak ada taklif, sebab akal. Sehingga kita beriman dengan penuh yakin kepada la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Orang sunnah mudah-mudahan apabila dia belajar, dia solat, bukan yang dia terbayang. Tuan-tuan pernah ingat dulu Jamaatul Arqam ada risalah ke bumi Syam. Bila nak solat takbir, ingat wajah Abuya. Dan sekarang ingat wajah Habib, ingat wajah Syekh. Kalau kita kata ni tak betul, hang Wahabi. Tapi alhamdulillah, kita sentiasa kata bila nak takbir ke apa, cuba ingat bagaimana Rasulullah takbir. Kerana sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku salat. Nabi suruh orang kahwin. Saya tengok baru ni ada, dia kata yang terbaik para wali tu kalau nak solat, nak kahwin, dia kahwin yang rupanya jelek, perempuan yang paling tak serak, supaya dia tak tidur banyak dengan perempuan tu. Dia pun tak suka tengok perempuan tu, jadi dia tak ingat dunia. Nabi orang suruh kahwin. Kita baca hadis Jabir bin Abdullah datang kahwin. Nabi dia kata, tazawwajta ya Jabir? Tazawwajtu ya Rasulullah. Aku kahwin. Kau kahwin wahai Jabir? Kau kahwin Rasulullah. Saiban ambikran, kau kahwin dengan anak janda ataupun dengan anak dara? Basaiba ya Rasulullah, kau kahwin dengan janda ya Rasulullah. Nabi kata, ala bil bikr tula'ibuhu wa tula'ibuka, tudahikuhu wa tudahikuka. Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Dia bermain dengan engkau, engkau bermain dengan dia, dia jadikan engkau ketawa, engkau menjadikan dia ketawa. Dia kata, tak Rasulullah, bahawa alhamdulillah meninggal, tinggal adik-adik aku besar-besar dah. Aku tak suka orang mari budak muda dalam keluarga aku. Oh, Rasulullah doakan keberkatannya. Ada orang mari ni meminang, Nabi tanya, meminang, anazarta ilaiha? Kau telah tengok ke bakal isterimu? Dia kata, tak. Idhab manzur ilaiha, pergi tengok dia, supaya ada menimbulkan cinta. Semua ni diajar oleh agama yang real, agama yang rasional. Mari ni hang kahwin yang huduh, hang tak payah duduk tidur dengan dia. Come on. Dan orang boleh terima yang ni kerana nak jadi makam wali. Bukan begitu agama. Bukan saya suruh kata tak boleh kahwin orang tak cantik. Cantik ni subjek ni benda subjektif. Orang tu nampak cantik, orang ni tak nampak cantik, tak apalah. Tapi bukan begitu ajaran agama. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sebab tu semoga kita diberi bimbingan pada agama yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu bila kita solat, sentiasa bila mai ayat tu kita sebut betul-betul amin.
Kita memang minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.